Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Yahya Fazli bin Yusof dan juga penyelia saya Dr. Nur Asniza Ishak daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia akan membentangkan berkenaan dengan pengintegrasian model 5E dan model pemikiran reka bentuk di School Stanford University dalam pengajaran dan pembelajaran topik tenaga tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Aspek utama yang akan diperbincangkan dalam kajian konsep ini adalah yang pertamanya adalah soal tenaga, kerana tenaga inilah adalah salah satu perkara dan juga topik yang begitu penting sama ada diperbincangkan dalam peringkat domestik maupun antarabangsa. Sehinggalah ia menjadi salah satu agenda yang penting dalam Sustainable Development Goal yang mementingkan perolehan tenaga yang lebih efisien, menjimatkan dan juga kesaksamaan untuk mendapatkan tenaga yang bersih. Untuk itu, potensi kajian konsep ini hadir untuk mengintegrasikan model 5E dan juga model PRB di School University Stanford untuk menghasilkan satu intervensi dalam PDP. Dan integrasi konsep ini untuk dijadikan sama ada untuk di-pair ataupun diserasikan bersama di antara peringkat-peringkat yang ada di dalam model 5E dan juga model D-School bagi pemikiran reka bentuk dan dilakukan secara pemetaan definisi. Dan kemudian ianya akan membuka peluang daripada hasil konsep ini untuk asas kepada reka bentuk kajian lain yang boleh diintegrasikan dengan pemboleh ubah yang lain ataupun reka bentuk kajian yang lain sama ada untuk guru, murid maupun pembelajaran ataupun topik yang akan diambil pada akan datang. Seperti mana yang telah dinyatakan pada sebelumnya, mengapa konteks tenaga dipilih? Kerana ia menjadi salah satu perkara yang penting dan juga amat dekat bagi seseorang manusia, terutamanya dalam kita membuat apa sahaja perkara, kita memerlukan tenaga. Jadi secara tidak langsung tenaga diambil dalam hal ini, terutamanya ia melibatkan Sustainable Development Goal 17 yang untuk capaian tenaga yang bersih dan menjimatkan. Dan keperluan ini mendapatkan untuk memberikan satu kesedaran awal kepada murid sekolah rendah terutamanya untuk faham dan ketahui bahawa tenaga ini adalah salah satu bukanlah konsep abstrak yang perlu dikesampingkan, namun diajar dengan cara yang dapat memberikan murid itu keinginan untuk bertanya dan juga inquiry mereka tinggi supaya mereka tahu apa sahaja penggunaan tenaga itu akan melibatkan kehidupan seharian mereka. Dan juga dalam cabaran pedagogi untuk menyampaikan topik tenaga ini ada terdapat soal untuk yang begitu abstrak sehingga kan untuk mengajar tenaga ini dan juga segi membangunkan bahan pengajaran untuk tenaga itu sendiri. Jadi dua cabaran ini mengambil tempat dalam kajian konsep untuk diketengahkan bagi memberikan gambaran yang penuh dan juga satu intervensi yang boleh memberikan kebaikan kepada guru dan juga murid terutamanya. Dan juga konteks tenaga dalam KSSR Sains tahun 5 atau KSSR Sains fokus adalah tahun 4 pengajaran topik tenaga adalah secara umum. Dan untuk kajian konsep ini akan diberikan tumpuan kepada untuk tahun 5 iaitu fokus pada elektrik dan haba yang itu melibatkan aspek konteks tenaga juga. Dan kita mahu melihat bahawa sama ada apa yang dipelajari semasa tahun 4 itu adakah pengekalannya sampai ke tahun 5 dan juga kefahaman konsep ataupun intervensi dari segi aspek-aspek salah faham ataupun misconception dalam aspek tenaga. Dan potensi ini, potensi kajian konsep ini memberikan peluang untuk model 5E dan juga model D-School untuk mengambil tempat bagi membantu guru menyediakan perancangan dan juga menghasilkan bahan-bahan yang selari dan juga sesuai yang dapat diketengahkan kepada murid-murid sekolah rendah, terutamanya dalam murid tahun 5 sekolah rendah.
Kemudian konsep tenaga ini adalah salah satu konsep tenaga untuk asas untuk hidup. Kemudian penekanan bagi KSSI Sains tahun 5 juga, objektif ke-6 menekan tentang kebolehan murid untuk responsif dengan soalan dan juga isu berbangkit mengenai alam sekitar. Dan juga situasi murid-murid ketika ini adalah konsep tenaga sukar untuk digambarkan dan banyak kajian-kajian telah dijalankan seperti mana yang telah tertera di situ, iaitu Boyer and Givry 2018 dan seterusnya, sehinggalah ia membawa kepada idea untuk konsep model 5E dan juga D-School untuk digabungkan sebagai satu potensi untuk rancangan pengajaran dan juga pembinaan bahan yang lebih ampuh dalam PDP. Ini adalah gabung jalin tentang perkaitan definisi bagi setiap peringkat dalam model 5E dan juga model D Stanford, di mana dapat disesuaikan di antara peringkat engage ataupun melibatkan bagi 5E untuk dilibatkan bersama dengan empathy, kerana dua-dua konsep ini melalui definisi masing-masing ialah untuk menjadikan murid lebih minat dan juga melekatlah dengan sesuatu pengajaran yang telah diberikan. Kemudian diikuti oleh explore bagi meneroka yang juga sesuai di dalam peringkat model D-School yang mendefinisi. Maksudnya murid-murid akan mencari satu idea-idea ataupun bagaimana untuk menyelesaikan satu masalah yang telah diberikan dan juga dapat merangsang pemikiran mereka sebelum masuk ke peringkat yang seterusnya, iaitu explanation and elaboration ataupun menerangkan, menguraikan yang dapat disesuaikan dengan ideation dan prototyping, iaitu mencambahkan idea dan membina prototype bagi model D-School dalam pemikiran reka bentuk. Jadi peringkat yang terakhir adalah evaluation ataupun menilai, yang juga sesuai dapat digabungkan dengan test ataupun menguji di dalam model pemikiran reka bentuk, di mana kedua-dua model ini dapat membantu untuk mewujudkan salah satu rancangan pengajaran maupun membina produk ataupun bahan pengajaran yang lebih memberikan makna ataupun berkesan dalam sesuatu yang mahu disampaikan, terutamanya dalam aspek konteks tenaga. Untuk itu, sebagai kesimpulan, asas kajian akan datang dengan menggunakan konsep gabungan ini jelas untuk membantu penyelidik bagi merangka kajian yang dapat digunakan dalam lapangan dengan mudah setelah digabungkan dengan baik. Kemudian, ia juga dapat dijadikan satu kajian yang menjadi pendekatan modul yang dapat disesuaikan, distrukturkan semula dalam model ADDIE untuk mengeluarkan produk ataupun modul yang dapat membantu guru dan murid dalam aspek tenaga ini. Kemudian dapat diluaskan semula kajian ini menurut untuk dilebar luas kepada kajian yang diluas kepada pendekatan model yang lain, sama ada kecerdasan pelbagai dan sebagainya, dan aspek-aspek yang lain seperti blended learning dan sebagainya. Dan kemudian boleh juga untuk menukar ataupun menjadi landasan kepada untuk reka bentuk kajian yang jenis lain, sama ada selain eksperimental, tinjauan maupun kajian kes. Itu saja pembentangan saya. Ya. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat daripada sini dan juga mengalu-alukan sebarang penambahbaikan yang baik. Semoga yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu daripada diri saya sendiri, dan semoga apa yang dibuat ini dapat menyumbang yang terbaik untuk pendidikan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.